Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Hadi Nasrallah, Lenggong. Terima kasih, Ketua. Soalan sidang nombor 1. Sila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Timbalan jawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Dipertua, saya memohon untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Batang Lupa yang bertarikh 7 November 2022 kerana memandangkan pertanyaan dan isu yang dikemukakan adalah berkaitan. Pendekatan yang digunakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam mencegah jenayah seksual dalam talian terhadap kanak-kanak adalah melalui program advokasi, pencegahan, intervensi dan perkhidmatan sokongan sosial, khususnya untuk keluarga dan kanak-kanak yang berisiko tinggi melalui pelbagai inisiatif dalam isu ini seperti berikut. Yang pertama iaitu kerjasama antara jabatan dan agensi kerajaan, iaitu penubuhan Majlis Kebangsaan bagi Kanak-kanak yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di mana majlis ini dianggotai oleh wakil-wakil kementerian, kanak-kanak dan individu yang mempunyai kepakaran serta pengalaman dalam hal yang berkaitan dengan kebajikan kanak-kanak. Yang kedua, menubuhkan jawatan kuasa tindakan bersepadu pengurusan isu-isu sosial kanak-kanak di media sosial. Jawatan kuasa ini dianggotai oleh Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia dan juga Pertubuhan Bukan Kerajaan. Kementerian juga yang ketiga iaitu bekerjasama dengan Jabatan Kerajaan dan Penubuhan Bukan Kerajaan, ahli akademik dan aktivis sosial telah membangun pelan tindakan perlindungan kanak-kanak dalam dunia cyber. Pelaksanaan program advokasi melalui program Jelajah Kasih Kanak-kanak Perkhidmatan iaitu Prihatin Rakyat, Jelajah Kasih Kanak-kanak Prihatin Rakyat yang melibatkan kanak-kanak seluruh negara. Yang kedua, webinar keselamatan kanak-kanak melalui topik-topik forum ceramah serta seperti jenayah seksual terhadap kanak-kanak, pengaruh media sosial terhadap kanak-kanak dan sihat emosi sayangi diri. Program yang dilaksanakan secara atas talian ini dengan penglibatan lebih daripada 1,500 peserta di kalangan kanak-kanak. Yang ketiga iaitu memperkasakan peranan Majlis Perwakilan Kanak-kanak untuk mempromosi dan menyampaikan maklumat berkaitan dengan kempen membenteras jenayah seksual dalam talian terhadap kanak-kanak dan komuniti setempat. Keempat, program perketi melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara untuk memberi kesedaran kepada kanak-kanak, ibu bapa dan komuniti dan mewarkan talian kasih 15999 dan talian WhatsApp 0192611599 dan seterusnya memperkasakan perkhidmatan kaunseling, memperkasakan peranan komuniti dalam perlindungan kanak-kanak, memperkasakan juga peranan dengan komuniti dengan penubuhan 140 pasukan perlindungan kanak-kanak dan 146 pusat aktiviti kanak-kanak. Dan di antara program pencegahan iaitu melancarkan kempen membenteras jenayah seksual dalam talian terhadap kanak-kanak, melancarkan video kempen keselamatan kanak-kanak dan pelancaran simbol keselamatan kaktus diperkenalkan sebagai perlambangan bahawa kanak-kanak perlu dilindungi. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tadi. Kalau kita rujuk PDRM menyatakan bahawa aplikasi seperti WhatsApp menjadi platform sosial media yang paling banyak diguna dalam eksploitasi kepada kanak-kanak dan membabitkan mangsa dalam lingkungan 18 tahun ke bawah. Kalau kita ikut pada laporan rekod PDRM menunjukkan 30% daripada 1,160 kes keseluruhan seksual di negara ini dilaporkan sejak 2017. Membabitkan juga penggunaan platform ini. Saya rujuk juga kepada statistik bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak di 11 Jabatan Sejenayah Bukit Aman menunjukkan bahawa setakat 18 September 2021 sebanyak 354 kes seksual membabitkan mangsa bawah 18 tahun mempunyai kaitan dengan penggunaan aplikasi WhatsApp ini. Dan sebanyak 322 kes lagi berpunca daripada interaksi aplikasi-aplikasi lain. Ini menunjukkan bahawa peningkatan berlaku. Saya ucap terima kasih dengan kerajaan, dengan penubuhan pelbagai jawatankuasa, dengan melibatkan pelbagai agensi dan yang menjadi persoalannya, apakah kerajaan telah puas hati dan bagaimana dari segi pencapaian yang diperoleh oleh kerajaan setakat ini. Apakah sudah puas hati atau perlu meningkatkan lagi? Terima kasih.
Sila. Terima kasih Yang Berhormat di atas keprihatinan, Yang Berhormat di atas keselamatan kanak-kanak kita. Sebenarnya kerajaan telah berusaha pelbagai cara untuk membendung dan tanggungjawab ini bukan semata-mata tanggungjawab kementerian, malah dia merentasi kementerian dan tanggungjawab juga ibu bapa, keluarga dan komuniti. Dan di antara program yang kita buat juga iaitu mewujudkan satu medium tindakan sekatan terhadap media sosial yang tidak selamat dengan lebih cepat iaitu dengan jalinan kerjasama dengan PDRN dan MCMC yang mana 400 laman sesawang yang berkaitan dengan pedofilia dan pornografi kanak-kanak sudah disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Ogos 2022. Dan juga kementerian kita juga bekerjasama untuk mengukuhkan, memperkasakan juga iaitu dengan kerjasama rapat dengan PDRM khususnya dalam D11 iaitu untuk bahagian siasatan dan seksual kanak-kanak terutama yang berkaitan dengan cyber. Dan juga kita mengadakan juga forum-forum melalui program-program media juga untuk memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang media sosial terhadap media yang mempengaruhi kanak-kanak. Kalau tanya puas hati, memang kita semua masih belum puas hati selagi perkara ini tidak dapat dibenteraskan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua sila Yang Berhormat Hulu Langat. Terima kasih. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan juga sahabat saya daripada Lenggong. Isu ini adalah merupakan isu yang sangat penting. Sejauh mana kementerian ini dan juga Kementerian Pendidikan, Menteri ada di sini, dan juga Kementerian Multimedia bersungguh-sungguh untuk meningkatkan dan menambahkan lagi kekuatan modul pendidikan seks kepada kanak-kanak, kepada anak-anak kita dan juga kepada orang dewasa yang tidak dapat mengawal diri mereka. Selain daripada penguatkuasaan, saya sangat setuju, tapi sejauh mana kempen untuk memberikan kesedaran kepada anak-anak dan kepada orang dewasa supaya perkara ini dapat kita kawal bersama. Terima kasih. Sila Yang Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan Yang Berhormat. Memang kita sentiasa bekerjasama dengan semua kementerian yang berkaitan khususnya tentang kepentingan keselamatan anak-anak. Dan bukan setakat itu saja, kita mengadakan banyak program kerjasama termasuk juga program kesedaran, kempen pencegahan dan keselamatan kanak-kanak, kempen mementeras jenayah seksual di atas talian kepada kanak-kanak. Kita mengadakan webinar pengaruh media sosial terhadap kanak-kanak. Kita juga mengandalkan kempen penerangan melalui pelbagai medium terutama yang berkaitan dengan kesedaran ibu bapa tentang keselamatan kanak-kanak dan juga kita ada program untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan menerapkan adab dan nilai sosial terhadap kanak iaitu yang dengan tema sihat emosi sayangi diri dan banyak lagi program-program yang kita laksanakan. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, apapun yang kita buat dia tak cukup dengan hanya penguatkuasaan undang-undang, tak cukup dengan hanya kempen, tetapi kesedaran mesti bermula daripada rumah, diri dan keluarga dan perkara ini adalah menjadi tanggungjawab kita bersama. Terima kasih.